Memanglah aku bertanggungjawab. Tapi masalahnya sekarang ni, aku je yang kerja. Engkau tak buat apa? Ha? Misalkan hidup aku menyesal kahwin dengan kau. Aku ingatkan bila dah kahwin, hidup aku lebih senang. Ini menyusahkan aku. Terus hidup tanpa cintanya, apalagi yang perlu ku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Dr. Muhammad Ihsan Surgi. Saudara, pada hari ini kita seringkali membaca di FB, di internet, di surat khabar tentang pergolakan rumah tangga dalam masyarakat kita orang Islam. Bahkan statistik pada 2019 menunjukkan penceraian yang berlaku di kalangan umat Islam ialah sebanyak 45,500. Jika dipecahkan mengikut bilangan hari, bermakna setiap hari jatuh sebanyak 124 kes. Saudara, 124 kes penceraian sehari pada tahun 2019 menunjukkan satu angka yang besar. Dan sudah tentulah trend ini meningkat daripada tahun ke tahun. Apakah yang menjadi penyebab berlakunya penceraian yang begitu tinggi dalam masyarakat Islam di Malaysia? Saya pernah mengikuti seorang teman saya pergi ke mahkamah syariah di mana beliau dibicarakan atas kes rumah tangga. Ketika itu saya duduk di bahagian ruang tetamu ataupun ruang penonton. Apa yang dapat saya lihat ialah begitu banyaknya di kalangan anak-anak muda yang berkahwin bercerai. Keluar daripada sidang mahkamah, sempat saya bertanya beberapa pasangan. Saya tanyakan kepada mereka, kenapakah mereka bercerai dalam usia yang begitu muda? Mereka menyatakan bahawa tidak adanya persefahaman lagi di antara suami dan isteri. Saudara, apabila mereka mengatakan jawapan yang sedemikian, saya seringkali membayangkan begitu besarnya kos untuk mengadakan sebuah majlis perkahwinan. Biasanya dalam keadaan sekarang, orang Melayu menghabiskan hampir 20 ke 30 ribu ringgit untuk satu majlis perkahwinan. Untuk wang sebesar itu, biasanya mereka meminjam dengan pinjaman peribadi dengan pihak bank. Ada yang mengatakan bahawa kadangkala sampai anak yang kelima pun mereka masih lagi membayar ansuran perkahwinan. Bayangkan saudara, hanya dalam tempoh 6 bulan perkahwinan, mereka sudah bercerai. Dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun, mereka sudah bercerai. Sedangkan semua orang yang berkahwin itu dengan niat untuk bahagia hinggalah ke hujung hayat. Kalau kita lihat ibu bapa kita, datuk nenek kita, mereka bahagia daripada awal perkahwinan hinggalah ke hujung usia. Malangnya, anak-anak muda pada hari ini berfikiran singkat. Mereka tidak berfikir kesan buruk apa yang berlaku kepada anak mereka. Sebenarnya, kalaulah kita berselisih faham antara suami isteri, kita hendaklah bersabar. Janganlah mengambil langkah terburu-buru dengan hendak bercerai. Sedangkan kadangkala pasangan tersebut sudah pun dikurniakan dengan beberapa orang anak. Tidakkah mereka berfikir psikologi anak itu apabila dia membesar? Apabila dia di sekolah, cikgu akan bertanya, siapa ayah kamu? Siapa ibu kamu? Mereka di mana? Dan mungkin rakan-rakan sekelas juga turut bertanya. Apabila ada majlis-majlis tertentu seperti hari bapa, hari ibu, hari jadi dan sebagainya. Kadangkala pihak sekolah menganjurkan piknik ataupun berkelah. Mereka datang bersama ibu bapa dan keluarga. Tetapi anak yang menjadi mangsa penceraian ini sudah tentulah merasa sedih apabila dia tidak ditemani oleh ibu ataupun ayah. Inilah yang perlu dipikirkan oleh pasangan apabila mereka ingin bercerai. Tolonglah pikirkan tentang psikologi anak-anak mereka yang sedang membesar, yang berhadapan dengan situasi rakan-rakan, guru-guru dan masyarakat. Sesungguhnya anak itu adalah anugerah Allah. Dia adalah penyeri dalam kehidupan. Jadikanlah anak itu sebagai penyatuan antara suami dan isteri. Janganlah isu-isu yang kecil dibesarkan sehingga kan berlaku pergaduhan, bermasam muka, bertengkar dan akhirnya bercerai. Bahkan di dalam Islam sendiri amat melarang penceraian.
dikatakan perkara yang halal tetapi yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah penceraian. Seorang isteri yang meminta cerai daripada suaminya sudah tentulah mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan suami yang tidak bertanggungjawab juga mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, bagi menangani isu penceraian yang semakin meningkat di kalangan muda-mudi, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Wanita, Keluarga dan Masyarakat haruslah mengambil peranan untuk mengadakan kursus-kursus pasca perkahwinan. Biasanya sebelum perkahwinan kita dikehendaki mengambil kursus perkahwinan yang mana modulnya menekankan kepada aspek tanggungjawab suami isteri, tanggungjawab tentang ibadah dan sebagainya. Tetapi apabila mereka sudah berkahwin, sudah memakan usia 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun, kursus yang mereka lalui itu sudah pun dilupai. Maka seharusnya ada kursus pasca perkahwinan dianjurkan oleh agensi-agensi yang berkenaan. Satu persoalan, sekiranya kursus ini diadakan, adakah mereka sanggup untuk mengikutinya atau mereka menganggap perkara ini remeh? Satu jalan yang terbaik ialah menjalankan kursus pasca perkahwinan ini menerusi jabatan masing-masing, di mana pihak Jabatan Agama ataupun JAKIM akan masuk ke agensi-agensi kerajaan dan pihak jabatan yang berkenaan mewajibkan semua anggota kaki tangan mereka untuk mengikuti kursus ini secara berperingkat-peringkat. Saudara, sebagai sebuah rumah tangga, kita harus menjaganya dengan baik. Kerana apa? Falsafah sebuah rumah tangga itu besar ertinya. Kalau dulu kita tinggal seorang, apabila kita berumah tangga, kita sudah ada isteri dan anak-anak. Sudah tentulah kehidupan kita lebih bererti. Padahal dalam Islam sendiri menyatakan bahawa seseorang yang berkahwin itu apabila dia beribadah, pahalanya akan dilipat gandakan berbanding dalam keadaan dia membujang. Saudara, dalam menghadapi kebahagiaan rumah tangga, sudah tentulah banyak cabaran-cabaran yang dilalui. Antara cabaran-cabaran tersebut ialah daripada aspek ekonomi. Antara yang penting sekali apabila kita berumah tangga ialah rumah. Rumah tidak kira besar atau kecil, perlulah disediakan oleh pihak suami. Kerana suamilah yang memberikan nafkah. Tidak kira juga sama ada rumah itu rumah sendiri atau rumah sewa. Yang penting keluarga yang bahagia itu mempunyai sebuah rumah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah isu kenderaan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa kebahagiaan rumah tangga itu dilihat daripada 3 aspek. Yang pertama, rumah yang luas atau rumah yang besar. Yang kedua, kenderaan yang laju ataupun kenderaan yang baik. Maksudnya kereta yang kita miliki itu haruslah kereta yang tidak rosak, kereta yang boleh jalan jauh. Dan yang ketiga ialah isteri yang taat. Rumah yang besar dalam konteks sekarang bergantung kepada keadaan. Sekiranya di peringkat awal perkahwinan, memadailah rumah yang kecil sahaja. Tetapi bila keadaan pendapatan sudah semakin baik, maka bolehlah kita berpindah kepada rumah yang lebih selesa. Yang kedua, begitulah juga dengan kenderaan. Peringkat permulaan, mungkin kita memadai hanya memiliki motosikal ataupun sebuah kereta kancil. Tetapi apabila keadaan ekonomi kita sudah stabil, maka sebaiknya kita tukarlah kepada kereta yang lebih baru, laju dan tidak rosak. Dan yang terakhir, tanda kebahagiaan dalam rumah tangga ialah isteri yang taat. Isteri yang taat itulah yang paling utama dalam kebahagiaan rumah tangga. Bagaimanakah untuk melahirkan isteri yang taat? Untuk melahirkan isteri yang taat tidak lain dan tidak bukan ialah tarbiyah atau pendidikan oleh pihak suami. Jikalau pihak suami sendiri pun tidak sembahyang, tidak puasa, sudah tentulah isterinya akan mengikut jejak langkah suaminya. Sebab itulah Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya bahawa kita semua adalah pemimpin dan menjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Rumah tangga adalah satu institusi kecil di mana suami adalah pemimpin dan isteri serta anak-anak adalah pengikutnya. Sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, maka kita harus memimpin isteri kita, anak-anak kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kita dari peringkat awal lagi kita melakukan sedemikian, insya-Allah maka kita dapat melahirkan isteri yang soleh, isteri yang taat dan anak yang soleh, solehah.
Bagaimana pula kalau kita berkahwin mendapat suami yang sebaliknya? Suami yang malas sembahyang, yang tidak puasa, kadang-kadang minum minuman keras, berjudi, berhutang keliling pinggang, berfoya-foya dengan wanita lain. Sudah tentulah rumah tangganya akan porak-poranda. Mereka akan sering bergaduh. Duit yang seharusnya dibelikan untuk makanan tidak mencukupi kerana dihabiskan untuk berhibur. Sudah tentulah isterinya akan marah dan berlakulah pertengkaran dan akhirnya perceraian. Sebenarnya perceraian ini banyak sebabnya. Ada disebabkan perkara-perkara yang kecil, iaitu tidak kesefahaman. Ada perkara-perkara yang besar seperti yang saya katakan tadi, iaitu suami yang tidak bertanggungjawab ataupun isteri yang tidak bertanggungjawab. Ada juga faktor perceraian disebabkan masalah anak-anak, di mana anak-anak menjadi punca kepada pergaduhan dan pertengkaran sehinggalah ibu bapa mereka bercerai. Apapun masalah yang berlaku dalam rumah tangga, maka hendaklah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Farudduhu ilallah wa rasul." Hendaklah kita kembali kepada Allah dan juga Rasul. Selain daripada itu, perkara yang perlu ditekankan juga oleh pihak suami ialah hubungan baik isteri, anak-anak dengan atuk nenek ataupun ibu mertua dan bapa mertua. Bagi pasangan yang berkahwin, suami harus menunjukkan contoh dan suri teladan yang baik kepada isteri dan anak-anaknya, di mana suami harus menghormati ayah dan ibu isteri ataupun bapa mertua. Sekiranya isteri melihat keadaan ini, sudah tentulah akan menjadi panduan kepada dia untuk juga menghormati kepada ayah dan ibu si suami. Seringkali dalam televisyen memaparkan masalah pergolakan rumah tangga dan masyarakat, di mana selalu kita lihat orang-orang Melayu khususnya, isterinya tidak menghormati ibu mertua. Walaupun cerita di televisyen sama ada drama ataupun filem menyatakan ini adalah kisah benar, tetapi sebenarnya dalam masyarakat Melayu ia menjadi ikutan pula. Inilah yang membimbangkan kita. Berbalik kepada tanggungjawab asal, falsafah asal rumah tangga ialah bahawa suami adalah pemimpin dan suami bertanggungjawab memimpin isteri dan anak-anaknya kepada mentaati Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran yang bermaksud, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pihak isteri, walaupun suami itu ada kekurangan, maka tugas isteri ialah menampung kekurangan tersebut. Ketaatan isteri kepada suami adalah sangat dituntut oleh agama, walaupun isteri mempunyai jawatan yang lebih tinggi daripada pihak suami. Ini kerana suami tetap menjadi ketua dalam sebuah rumah tangga. Sekiranya peraturan ini difahami oleh isteri dan suami, maka keadaan akan menjadi tenang. Apa yang berlaku hari ini ialah isteri pun hendak menjadi ketua. Apabila suami menyuruh anak melakukan sedemikian, maka ada arahan lain daripada pihak isteri kepada anaknya. Maka anak menjadi confused. Mana satu yang hendak didengar? Sama ada hendak mendengar arahan bapa atau mendengar arahan ibu. Bagi isteri yang bertanggungjawab, elakkan berlaku sedemikian. Sebaliknya hendaklah menyokong dan menguatkan lagi sokongan terhadap arahan-arahan yang disampaikan oleh seorang bapa kepada anaknya. Selagi mana arahan itu tidak berunsurkan untuk menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, si bapa mengatakan, "Ali, tolong tutup televisyen. Sekarang sudah hampir waktu maghrib." Maka ibu akan menjawab, Ali, dengar kata ayah engkau itu. Cepat tutup televisyen." Inilah suatu jawapan yang terbaik. Tetapi bukan contoh yang sedemikian. Apabila si bapa memerintahkan atau menyuruh anaknya menutup televisyen pada waktu maghrib, maka ibunya pula membantah dan memberi arahannya lain. Sebagai contoh, si bapa berkata, "Wahai Ali, cepat tutup televisyen tersebut. Sekarang jam sudah pukul 7 malam. Sudah hampir maghrib." Maka ibunya menjawab, "Biar-biarkan. Mak nak tengok drama. Bapa engkau nak pergi sembahyang, pergilah. Nanti habis drama, kami sembahyanglah." Maka inilah yang selalunya menjadi punca pergaduhan antara suami dan isteri, kerana ada arahan yang berasingan. Nabi Muhammad SAW ada mengatakan bahawa kalaulah boleh diperintahkan sujud, nescaya aku akan perintahkan isteri-isteri untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini menyatakan bahawa kalaulah boleh isteri-isteri itu diarahkan untuk sujud kepada suami, maka Nabi akan suruh. Tetapi tidak boleh. Apa yang Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan ialah betapa seorang isteri harus mentaati suaminya dan melebihkan suaminya dalam pelbagai perkara dan hal. Dalam contoh yang lain,
Dalam sebuah kereta, sudah tentulah ada seorang driver saja. Ataupun sebuah kapal, mestilah ada seorang kapten kapal saja. Apa jadi kalau ada dua kapten kapal? Seorang kapten akan mengarahkan ke kanan dan seorang kapten kapal yang lain akan mengarahkan ke kiri. Sudah tentulah akan berlaku pergaduhan, pergeseran dan akhirnya kapal itu pecah. Inilah contoh yang ingin saya sampaikan. Bahawa dalam kita meneruskan rumah tangga yang bahagia ini, baiti, jannati, rumahku, syurgaku, maka ketaatan isteri itu kepada suaminya adalah yang paling utama. Kerana itu dapat mengelakkan pertengkaran, perselisihan dan juga pergaduhan. Perlu ada seorang saja ketua dalam sebuah rumah tangga. Saya juga ingin berpesan kepada isteri-isteri. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa hidmatuki zaujati sodakatun. Sesungguhnya segala perkhidmatan, layanan seorang isteri kepada suaminya itu semuanya Allah kira sebagai amalan sedekah. Semuanya berpahala. Dalam bahasa yang mudah, isteri menyapu dapat pahala. Isteri membasuh pinggan mendapat pahala. Isteri membasuh pakaian mendapat pahala. Sebab itulah seorang perempuan itu lebih mudah masuk syurga berbanding seorang suami. Kerana apa? Seorang isteri itu tidak dipertanggungjawabkan untuk berdakwah di luar sana dalam masyarakat seperti masuk kampung, luar kampung, ke pedalaman dan sebagainya. Tanggungjawab sebagai seorang isteri hanyalah mentaati suaminya. Cukup sembahyang 5 waktunya, cukup puasanya dan dia mentaati suaminya sudah memadai baginya untuk memasuki syurga Allah SWT. Berbanding seorang lelaki tidak mudah baginya untuk memasuki syurga. Kerana apa? Tidak memadai seorang suami itu hanya sembahyang 5 waktu, berulang alik ke masjid. Tetapi dia perlu berada dalam masyarakat, bergaul dalam masyarakat, kena berdakwah di luar sana, kena pergi berjihad di jalan Allah. Barulah mereka layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya kepada isteri yang menuntut penceraian kepada suaminya, maka ingatlah dalam satu peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan bahawa ramainya wanita-wanita di dalam neraka. Terlalu ramai. Sedangkan mereka itu semuanya sembahyang. Mereka berpuasa. Tetapi mereka menyakiti hati suami-suami mereka. Oleh kerana itu, insaflah wahai isteri-isteri. Taatilah suami-suami kamu. Bagi suami pula, walaupun Allah dan Rasulnya membesarkan seorang suami, maka janganlah suami itu menjadi seorang yang angkuh dan sombong sehingga menyalahgunakan kuasanya untuk tidak membenarkan isterinya balik ke kampung melihat ibu dan ayahnya, tidak membenarkan isterinya bercampur dalam masyarakat dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, saya tekankan sekali lagi, Allah berfirman dalam Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.